Hi guys, AK here. So I'm representing Blood to Bros, my broskis B2B. And today, hari ni kita orang nak buat satu podcast video. This is our first episode of podcast. So kita nak cakap pasal obviously the topic that is going around today, COVID-19, coronavirus and MCO. So yalah, kita semua sedar kan, my rambut pun dah panjang, janggut pun dah panjang, tak boleh buat apa. Ya. Yeah. Ha? Bang, only book I have lah bang. MCO tak boleh keluar rumah bang. So buku ada apa tulis lah kan. Tapi this is not a paid interview or paid something else. Just the book that I have. No worries. So memandangkan kita tengah MCO, hari ni saya mampu buat podcast ini with my own relative, my uncle, my dad's brother. His name is Ismail Kasim and hi sir, please interview pula dah. Please introduce yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ramadan al-Mubarak dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Nama saya Ismail bin Kasim. Saya lah pakcik bongsu dalam keluarga. Betul. Okey. So, ada apa dia? So, kita sebenarnya nak pergi topik tentang coronavirus. Okay. So, apa itu coronavirus? Kenapa, boleh tak explain kat saya apa itu coronavirus? Okay, sebelum tu saya nak beritahu lah. Orang cakap coronavirus ni ada merata-rata. Okay. Ini corona ke apa ni? Ini bukan corona, sebenarnya ini mikrofon. Mikrofon. Kita orang tak mampu beli mikrofon yang ada tiang semua. Okay. So yang ni pun agak mahal jugalah. Berapa bang? 350. Sebenarnya dia punya. Saya kalau tengok gaya duduk saya macam takut je dia. Bukan, dia ada rambut tapi bukan coronavirus. Bukan Okay. Bukan. Disebabkan kita nak sembang pasal coronavirus, adalah eloknya kita mulakan dengan sanitizer. Betul. So even government suruh kita basuh tangan kan. Every 10. Okay, macam ni. Okay. Macam ni. Dah banyak sangat video keluar macam mana nak basuh tangan. So harap korang tahu basuh tangan tu. Okay. So, saya soalan lah. Kita straight towards the questions lah. Okay. Saya sebenarnya agak susah hati dengan coronavirus. Sebab coronavirus ni lah saya kena duduk rumah. Semua benda lah, belajar pun kat rumah. So, saya nak tahu, what is coronavirus? Ataupun apakah itu coronavirus? Secara mudahnya untuk nak faham, coronavirus ini adalah sejenis virus yang dibawa oleh corona. Okay, faham. Yang dibawa oleh corona. Yang dibawa oleh corona. Coronavirus ni dia cepat merebak. Okay. Ataupun membiak. Okay. Melalui sentuhan. Okey, dan juga jika ada simptom-simptom seperti batuk dan bersin. Ini bukan corona guys, ini betul-betul saya batuk guys. So melalui simptom inilah dia akan merebak. Jadi itulah dia coronavirus. Okey. Nak teruskan ke apa? Teruskan. Okey. Teruskan, okey. So, saya nak tahu soalan kedua. Soalan kedua saya, bagaimana ataupun how, macam manalah dia easy katakan. Macam mana easy katakan okey. Senang katakan, macam mana coronavirus ini merebak, how it spreads. Dia tak merebak macam merangkak tau. Kalau dia merangkak, dia pelan-pelan. Betul. Macam baby. Tapi dia lebih laju daripada roket. Oh. Kalau kita beri dia peluang. Okay. Disebabkan itulah kementerian memberi kita sedikit knowledge bagaimana untuk kita berjauhan ataupun tidak memberi peluang kepada corona untuk merebak. Okey, antaranya dia bagi kita kaedah-kaedah keselamatan seperti sentiasa dengan face mask. Sebab face mask ini kita khawatir. Khawatir sebab kita tak nampak siapa dia yang kena virus. Kita tak tahu. Betul. Jadi disebabkan itu kita gunakan face mask
Sebab jika ada siapa yang bersin, batuk ataupun kurang sihat, okey, virus yang ada pada body dia takut terkeluar dan merebak dekat kita. Okay. Sebabkan itu kita gunakan face mask dan rajin-rajinlah ataupun sentiasa gunakan sanitizer untuk basuh tangan kita. Kalau tak ada sanitizer, macam mana nak buat? Sebab sanitizer dah habis. Very simple. Tak ada sanitizer, macam biasa je. Buka paip, ambil sabun, basuh tangan bersih-bersih. Basuh tangan bersih-bersih. Okay. Ini paling mudah. Yang paling penting sekali, kaedah nombor 3 dia, kita mestilah jarakkan diri kita sekurang-kurangnya 1 meter. Sebab kita nak putuskan rantai COVID-19. break the chain. Okay. So 3 kaedah inilah yang membantu. Okay. So based on my personal punya a bit research lah kan, so called research lah kan. So COVID-19 ni dia orang cakap macam pakcik saya cakap tadi, dia merebak melalui air liur. Ketika kita batuk ataupun tu kan. So apa yang kita boleh lakukan untuk supaya kita tak dapatkan penyakit ni? Maksudnya, contohnya lah kan, kita keluar, kita dapat penyakit, contohnya lah. Tapi, langkah-langkah yang kita boleh ambil tu, selain daripada pakai mask, selain daripada pakai sanitizer, apa lagi cara lagi? Betul. Soalan ni cukup bagus. Antara cara yang terbaik, yang paling terbaik antara terbaik Best of the best adalah duduk diam-diam kat rumah. Ini adalah cara terbaik. Okay? Sebab apa terbaik? Sedikit pun tidak memberi peluang kepada virus yang ada di luar sana untuk nak sama-sama masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam rumah kita. Betul. Okay. Sekarang saya faham. Okay. So, saya nak tahu macam mana kita boleh, okay lah kan, macam pakcik saya cakap tadi, kita tak akan keluar rumah untuk break. Tapi, macam mana kita nak tahu? Contohnya lah kan, kita dah terdapat penyakit ni. Macam mana kita nak tahu simptom, contohnya. Senang kata simptom, sebelum kita pergi hospital. Kita memang takut kan nak keluar kan. So, macam mana? Kalau dekat rumah pun kita nak diagnose. Betul. Ini simptom dia macam yang kita sedia maklum. Antaranya first kali dia akan rasa demam-demam. Okey, berterusan. Lepas tu mungkin dia selama 2 minggu tu lah. Selsema ataupun batuk. Okey. Terusan. Jadi bukanlah bermakna semua demam ni, selsema, batuk ni dia ada hubung kait dengan coronavirus. Okay. Jangan panik. Betul. Okey, adanya demam biasa. Adanya selsema biasa. Ada juga batuk biasa. Betul. Tapi pengesahan ini mestilah dilakukan di klinik yang berhampiran. Okey, supaya doktor buat pengesahan. Betul. Sebab dia orang Janganlah lagi pakar. Kita macam ni, ada setengah orang tu dia ada simptom. Tapi dia rasa ini demam biasa. Dia nilai diri dia sendiri demam biasa. Betul. Jadi nasihat kita hari ini kepada semua pendengar, jika ada simptom-simptom macam ni, segeralah ke klinik yang berdekatan. Okey? Easy. Ini adalah cara terbaik lah. Easy. MCO dilonggarkan kan. So tak payah nak keluar pergi CC ke apa. Kalau sakit pergi hospital. Senang. Okay. So saya dah faham. Saya sendiri dah faham. Dah apa itu coronavirus, bagaimana coronavirus. So sekarang ni, topik lagi satu. Dan saya boleh syorkan lah, pemuda benci topik ni sebenarnya. Quarantine. Wow. MCO, Movement Control Order. Yes. Apa itu quarantine? Saya nak tahu apa quarantine. Sebab banyak sangat orang cakap, okay, quarantine ni kita kena duduk rumah sahaja. Ada yang cakap self quarantine. Ada yang cakap, okay, quarantine dekat hospital. Apa ni sebenarnya quarantine? Quarantine ni adalah satu langkah terbaik. So, apa itu quarantine? Quarantine adalah kita
Macam mana nak cakap kita kuarantinkan diri kita dekat rumah lah. Supaya tanya apa tu kuarantin. Macam mana saya nak cakap? Okey, satu langkah yang disyorkan oleh WHO, okey, kepada melalui Menteri Kesihatan dan juga pengarah kesihatan yang mengajar kita, salah satu langkah terbaik untuk membendung penularan virus COVID-19 adalah dengan kuarantinkan diri kita selama sekurang-kurangnya 12 hingga 14 hari. Okay, so kalau kita kuarantin, apa yang kita dapat buat? Contohnya bukan kalau kita bosan. Dari segi kuarantin ini, bagaimana dia boleh mencegah? Bagaimana? Sebenarnya kuarantin ni yang buat rakyat Malaysia ni dia macam agak dia rasa huru-hara, dia rasa macam diri dia tak bebas, okey. Tapi pelik juga saya bila dia orang cakap benda ni bosan lah tu, sebab bagi pelajar-pelajar dulu pun bila disuruh pergi sekolah dia ambil peluang nak ponteng duduk rumah. Bagi pekerja-pekerja, kau apa gelak? Diam. Sekat pergi kerja, dia suka ambil MC duduk rumah. Jadi benda ni bila duduk rumah ni, duduklah diam-diam. Dekat luar ni bahaya. Saya pernah tengok satu video klip kawan saya share. Dia ni Perdana Menteri Uganda ke apa, saya lupa. Dia bagi tahu rakyat dia, so bila lockdown jangan keluar rumah, korang sibuk nak keluar. Apa kata negara kita dalam peperangan sekarang ni dengan musuh yang ada bunyi tembakan, bunyi meriam bom, berani tak orang keluar rumah? Sudah semestinya duduk dalam rumah. Kalau ada ruang di bawah tanah tu, dia bawa semua family duduk dalam rumah diam-diam. Betul. Masa tu tak ada pula fikir nak keluar pergi shopping complex, nak pergi panggung wayang, nak bekerja, nak cari duit. Betul. Tak ada. Betul. Dia utamakan keselamatan diri dia. Betul. Dan juga keselamatan keluarga. Betul. Sebegitu jugalah keadaannya sekarang ni. Kita berperang dengan musuh yang kita tak nampak. So kita kena diamkan dirilah. Langkah terbaik kuarantinkan diri kita dengan keluarga kita. Kalau perlu, ambillah wakil seorang ketua keluarga keluar. Jadi benda tu kan cara terbaik. Betul. Tapi okeylah, sekarang ni orang government dah cakap PKP baru. Kuarantin baru. Apa pendapat? Personal opinion. Lama dengan baru. PKP bersyarat. Bersyarat, yes. Bila dia tulis bersyarat dekat situ, kita kena faham. Bila ada syarat yang perlu, maka dibenarkan. Jangan salah gunakan syarat tu. Contohnya, dia cakap dalam kereta sekarang ni bolehlah keluar 4 orang. Itu ada kelonggaran daripada kerajaan. Tapi ahli keluarga kenalah buat keputusan. Perlu tak 4 orang pergi dalam satu kereta? Betul. Kalau rasa tak perlu, kita disiplinkan diri kita. Di mana kita berada sekarang ni dalam satu keadaan yang baru, yang mana dipanggil dalam bahasa Inggeris, istilah dalam bahasa Inggerisnya, it's a new normal. New normal. Dahulunya kita bebas. Sekarang ni bila kita keluar, kita kena ada face mask, kita kena ada sanitizer, dan kita sentiasa jarakkan diri kita dengan orang lain. Ini adalah new normal. New normal. So benda ni akan berterusan sehinggalah saintis-saintis dunia dapat menghasilkan vaksin untuk melawan virus COVID-19 ni. Betul. Okay, so soalan seterusnya lah kan. Macam mana kita nak make sure kita punya quarantine ni perfect? Perfect boleh dikatakan macam memang jadilah. Quarantine yang jadi. Ini soalan ni saya sungguh teruja nak jawab. Tak sabar nak jawab. Macam mana nak quarantine dengan perfect? So, nombor satu sekali,
hari ini kita tengok coronavirus ni bukan sahajalah di Malaysia, malah ianya satu dunia dalam keadaan kelam kabut. Dunia ni ada banyak lapisan. Betul. Ada negara maju, ada negara sedang membangun, ada negara yang miskin dalam kategori. Okey. Jadi kita duduk dalam negara sedang membangun. Jadi negara-negara maju sekalipun gagal menangani masalah ini dengan sempurna. Betul. Contohnya Amerika Syarikat, China, Singapura, antara negara-negara besar, besar. Tapi walau bagaimanapun saya ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan syabas kepada kerajaan Malaysia dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya, kerana kita telah buktikan kepada dunia iaitu rakyat Malaysia mempunyai prinsip disiplin yang tinggi. Disebabkan itulah kita dapat menangani masalah ini daripada fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga sampai ke hari ini kita dipanggil PKPB. Betul. PKP bersyarat. Bersyarat. Okey. Jadi sekali lagi terima kasih kepada frontliner kita yang bertungkus lumus, okey, siang dan malam untuk memastikan kita dan keluarga kita berada dalam keadaan selamat. Betul. Family kita pun ada frontliner. Ya. Betul. Okey. So saya lah kan, bagi saya pakcik saya cakap tadi, rakyat Malaysia sangat berdisiplin. Saya rasa agak bangga juga dengan rakyat Malaysia sebenarnya, sebab even jiran kita Singapura pun sekarang dah berpuluh ribu kes, sedangkan diorang punya what do you call that, population, thank you bro, population is much more lower, lagi rendah daripada Malaysia, tapi Malaysia boleh stop dalam 6,000 begitu saja, 6,000 plus. So rakyat Malaysia, once again thank you, anda semua telah mempelajari pendidikan siwik dan kewarganegaraan dengan bagus di sekolah. Disiplin terlalu tinggi. Okay, so soalan paling last saya lah kan. Soalan yang saya nak habiskan hari ni. Soalan pendapat lah. Pendapat sebenarnya. So, apa yang kita boleh buat? Pendapat lah kan. Apa yang kita boleh buat untuk make sure, senang cerita, saya nak sambut raya. Apa yang kita boleh buat supaya benda ni berakhir untuk extension 4 minggu ni sahaja. Berakhir. Macam mana? Best langkah. Maksudnya sebelum raya dia berakhir. Sebelum raya. Senang katakan rakyat Malaysia nak beraya. Keadaan COVID ni. Yang tu pun boleh. Beraya dan bagaimana kita nak sampai ke sana. Soalan ni pun bagus. Dia berkaitan dengan raya. Jadi saya ambil kesempatan ni mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Maaf zahir dan batin. Saya dapat duit raya nanti. Jadi buat pertama kalinya dunia. Dunia tahu, bukan Malaysia. Dunia ini merayakan Ramadan Al-Mubarak dalam keadaan COVID-19. Betul. Mana tanpa sembahyang tarawih. Tanpa bazar Ramadan, tanpa ada shopping ke mana-mana. Tahu-tahu saja lagi seminggu, kata orang putih, Aidilfitri is just round the corner. Serius lah. Masih lagi seminggu. Ini mesti ponteng puasa ni. Tak, kita duduk bilik, kita tak tahu berapa macam dia terkejut. Kita tak tahu, kau jangan tepuk. Aku tepuk kan. Kita tak tahu. Biasalah kan kita duduk dalam bilik, kita tak tahu berapa lama. Kadang-kadang hari pun saya lupa. So dia macam ni. Sebab kali ni pertama kalinya kita dalam merayakan Aidilfitri dalam suasana begini. Percayalah cakap saya, inilah yang akan menjadi sejarah dan inilah juga akan menjadi cerita kepada anak cucu kita esok. Di mana kita akan cakap pada tahun 2020 seluruh dunia menyambut Ramadan dalam keadaan begini dan juga 1 Syawal dalam keadaan begini, dan kunjung mengunjung, kata orang dalam lagu jugalah. Sekarang ni kita kena ikut macam lagu lah.
Yang jauh kirim-kirim salam. Yang dekat kunjung mengunjung. Itu pun ada had. Betul. Jadi Betul. benda ni kalau kita kaji betul-betul, kita menikmati nikmat-nikmat yang Allah bagi ini, okey, supaya benda ni kita jadi syukur pada Allah Ta'ala kerana kita tahu, kita juga sedar akhir sekali nokta titik terakhir untuk penyebaran COVID-19 ini akan berlaku dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin, insyaAllah. So, okay lah, last lah. Saya ada. Boleh. Boleh lalu. Jangan nak beli ikan ke? Pukul 2 kan? Sekarang? Pukul 2. Sekejap Family business guys. Family dealing macam ni lah. Okay. So, last question. Boleh. Last Sekejap. Kau punya last ni dah 3 kali. Tak adalah. Saya makin saya dengar explanation. Lagi 2 hari dia akan cakap last. Kurang ajar. Tak, makin saya jelas, makin saya ada soalan. So, soalan, okay, hari ni saya rasa memang soalan terakhir. Soalan lah, terakhir lah. Kita kena habiskan mah. So, nasihat lah. Bukan nasihat macam tadi, tapi ini nasihat bagi orang-orang sekeliling kita, kawan-kawan kita, family members kita dan juga kenalan-kenalan kita. Apa yang kita nak nasihatkan sekarang ni? Sebab banyak sangat orang macam jomlah pergi lepak tu semua kan. Satu je nasihat. Apa ke nasihat tu? So dia selalu pergi lepak tu. Very simple. Diamlah, jangan kantoi kan. Kalau dengan satu ayat saja, please stay at home. Hashtag please stay at home. Okay. Inilah Jadi kepada yang menyambut Hari Raya dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambut cuti bersama-sama, okey, nasihat saya, okey, kita disiplinkan diri kita, okey, kita patuh kepada arahan kementerian dan juga pengarah yang bertungkus lumus memberi nasihat kepada kita. Betul. Jadi seelok-eloknya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, sekali lagi, jom rakyat Malaysia, ayo ramai-ramai kita tunjukkan disiplin kita pada tahap yang tertinggi. Disiplin kita ini kita tunjukkan pada diri kita dan juga kepada dunia, iaitu rakyat Malaysia adalah terbaik. Yes. And tahu tak kenapa PM kita selalu cakap tengah hari ataupun petang ataupun malam? Kenapa Perdana Menteri bagi ceramah ataupun interview bukan pagi tapi tengah hari ataupun petang? Kenapa? Okey, itu waktu terluang dia kot. Tak. Sebab dia PM. Oh, yes. So itu suka dia lah. Sebab dia PM, so dia kena buat kat PM lah. Kalau dia AM, dia buat dekat AM. Oh. Boleh kita tengok video ni lah. Hopefully dia tak tengok video ni. Okay guys, so thank you for the podcast. Itu saja and hope you all stay home, stay safe and always wash your hands. Think about your loved ones. Okay, ciao. Signing off, AK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.